يسر ولا تعسر وأتم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. Wahai Tuhan, tidak ada yang mudah kecuali Kamu membuatkan dia mudah. Wa anta syi'ta iza ja'alt wa anta idza ma syi'ta ja'alta al-hazna sahlan. Dan Kamu, kalau Kamu nak suruh hak payah pun yang mudah, memang boleh jadikan mudah kepada kita. Para hadirin sekalian, lepas cuti Ramadan, sepatutnya cuti yang sebab itu 2 kali Jumaat. Tapi bagi hamba jadi 3, kerana ada masalah di Kuala Lumpur. Jadi hari ni hamba nak semak balik semula Ramadan kita, supaya Ramadan yang begitu sekali berharga di sisi Allah, di sisi malaikat dan semua wali-wali Allah. Kita jangan jadi habis Ramadan, enggak habis begitu dengan tidak ada sebagian semakkan semula. Tak betul. Hamba misal selalu kita makan, kita minum. Takkanlah kita makan semakan-makan dengan tidak semak balik makanan yang aku makan pagi tadi kau kemarin itu bui segar kau bui sakit perut. Kalau makanan yang kita makan semalam sakit perut, yang sendirinya kita tak usah makan makanan itu. Kalau minum yang kita minum semalam, minum air perah kau, jus kita panggil, sakit perut kau, semelik kau, tentulah kita mengelak diri. Itu kaedah kita makan. Begitu juga makanan rohani. Ramadan adalah merupakan hidangan Allah untuk memperkuatkan rohani manusia. Sekarang Ramadan telah berlalu, dengan puasanya, dengan tarawihnya, dengan cederuhnya, dengan jamuan-jamuannya, dengan sedekahnya, dengan i'tikafnya, dengan tafakurnya, tadabbur, banyak asal-garai yang telah kita lakukan dalam Ramadan kerana tiru Nabi kita Muhammad SAW. Jadi soalnya sejauh mana jamuan Allah dalam Ramadan dengan baca Al-Quran, ada berkesan pada kita ke macam biasa. Kalau macam biasa dia tak ada kesan apa, artinya kalau kira ubat agak teruk penyakit lagi pada ubat. Penyakit yang ada pada kita tak padan dengan ubat, kena tukar dengan ubat lain barulah ubat takkan berkesan. Jadi kalau mari Ramadan 2 minggu 3 minggu lepas, dan penyakit dia berlaku juga, orang malah juga, orang tak rajin baca Quran pun tak baca juga, orang tak rajin sembahyang sunat waktu malam tak sembahyang juga. Arti penyakit kita lebih teruk daripada ubat yang Allah Ta'ala sendiri kemukakan. Perlu kita fikir 2 kali 3 kali. Mudah-mudahan penyakit kita tu patutnya kurang berbanding belum Ramadan dulu. Para hadirin semua, nak sebut sikit iaitu mula-mula perkara hak Islam ajar. Mula-mula perkara hak Islam ajar, hak kita panggil tauhid ke berapa ni, ialah dia soalnya bumi dunia ni dengan bumi dengan langitnya ni jadi sendiri ke ada orang buat. Itu asas silah pengajian agama. Hak halal haram ni ke dia, sunat makruh ni ke dia, wajib tak wajib ni barang ke dia. Mula-mula startnya Tuhan tanya kita, dunia ni jadi sendiri ke ataupun ada orang buat. Jadi sendiri tak berlaku. Sejak daripada zaman dulu hari tu lagi orang percaya kuasa gaib ni ada. Orang zaman gua kita panggil, zaman orang duduk dalam gua lagi, zaman dinosaur lagi, zaman prasejarah apa macam-macam nama, semua sekali orang mengaku bahawa ada kuasa gaib. Tak tahu nak sebut, setengah tersebut kuasa gaib ni hatu, setengah dia panggil dewa-dewa, setengah dia panggil jemalan, setengah dia panggil ular suwe, setengah dia panggil mokpoiyak, macam-macam nama yang mencerminkan ada benda lain lagi daripada manusia kaya batu ni. Mari Islam ajarnya Allah, hak kuasa gaib, hak kamu duk agak-agak tu nama dia Allah, bukan poknya, bukan jemalan, bukan puaka, bukan Allah. Oleh kerana Allah ni tak serupa dengan benda, laisa kamitslihi syai', maka Allah ni tak ada siapa nak reti dengan cara betul lain daripada orang hak Tuhan lantik sendiri, iaitu Nabi. Nabi ni ada sejak daripada Nabi Adam. Siapa Nabi kita Muhammad tak pun tak ada Nabi. Dan bila Nabi Muhammad mari dia kira sallallahu alaihi wasallam dia kira Nabi penghujung. Sekatu yang lepas Nabi Muhammad tak ada dah. Kerana sebanyak mana penyakit ia ada pada manusia ni dan mela ni penyakit tular zaman jahiliah gitu.
ganah tak ganah, berjuru tak berjuru, bela tak bela. Zaman Nabi hari itu waktu lo je penyakit yang daripada lo. Kau zaman Nabi hari itu ada orang jahil, lo ni pun ada orang jahil. Kau zaman Nabi itu ada orang semua berhala, lo ni pun ada orang semua berhala. Kau zaman Nabi dulu ada orang meropok, orang menyamung, orang kena, orang berapa, orang berjuru, orang baik hati, pun pakhlala ni pun ada. Oleh yang demikian tak payah mari Nabi lain untuk nak betul keadaan, dan tak payah mari ubat lain untuk nak berubat penyakit-penyakit yang ada. Ini benda ni. Satu daripada benda yang Nabi ajar, sejak Nabi mana sekalipun, ialah ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Ini kalau tuan-tuan baca, puan-puan baca surah Nuh. Dalam Quran ada satu surah dia panggil surah Nuh. Nuh nama bagi Nabi. Dah hidup berapa puluh ribu tahun dulu, beratus tahun ke, ratus ribu tahun ke, Allah alam. Tapi atas dunia ni ada nama Nuh. Nuh ni sebut dalam surah dia, ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Kata yang sama juga disebut Nabi kita Muhammad SAW, ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Kalau ajaran Nabi zaman hari itu tu ada kain retan sekolah ni, kain banner kita panggil, maka Nabi Nuh memang tulis pak dia ceramah tu, ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Ini kain retan yang ditulis oleh Nabi-Nabi sedunia. Kalau ada kain retan zaman hari itu kan, ni dah satu daripada ayat sah. Pahlala ni pun ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Maksudnya hendaklah kamu jadi hamba bagi Allah. Tak usah jadi hamba bagi nafsu, tak usah jadi hamba bagi manusia kita panggil taghut, tak usah jadi hamba bagi dunia. Mu mesti berhamba abdi pada Allah. Wattaquhu, naklah kamu beringat daripada api neraka. Wa ati'un, nak suruh jadi, nak suruh panas sembah Allah lagu mana, puji Allah lagu mana, mu kena taat aku ke Nabi. Mu tak lihat panas-panas diri, nak baik dengan Tuhan, nak panas-panas diri. Kalau kita kapung itu jadi buat sakok tak dipi pusu, buat sakok tak dipi pusu, ni cara orang Melayu zaman hari itu nak berapak dengan kuasa raib, kuasa Allah. Mana ada apa ni kuasa Allah Taala ni pergi makan walimah, kita tak ada pusu, kita tak pusu tak nasi kunyit apa semua sekali. Ini cara pemikir zaman hari itu. Bila mari Islam buang semua sekali, tak ada cara nak berdekat dengan Allah Taala lain pada turut Nabi Muhammad, wa ati'uhu. Jadi ani'budullaha wattaquhu wa ati'un, hendaklah kamu berabdi kepada Allah dan hendaklah kamu beringat, jangan jadi kena neraka. Wattaquhu kita panggil takut. Takut ni terjemuh yang tak berapa tepat hamba sebut, tapi sementara tak cari bahasa lain, bahasa takut dah. Ittaquhu ambil pada kalimah waqa, yaqi, wiqayah. Pensulasi kalau orang mengaji sastra Arab dia panggil fi'il 3 huruf. Waqa, waw, qaf, ia mu'tal, alif mu'tal. Waqa, daripada waqa menjadi iutaqa, daripada iutaqa ittaqu fi amali. Ittaqu hendaklah kamu jaga diri daripada api neraka. Ittaqu kita panggil takut Tuhan. Takut Tuhan ni bukan lari masuk larut rata seperti kita lari ke apa dak. Takut Tuhan maknanya buat hak dia suruh, tinggal hak dia larang. Ini silah. Baik kita di rumah, baik kita di pejabat, baik kita di ladang, baik kita di jabat mana sekalipun, tiap-tiap seorang manusia, tak kira mu ni Cina kau Melayu kau Arab kau putih kau asalkan mu ni orang tidak kaya batu, tidak mukubat, mu beringat jangan jadi mu ni kena api neraka. Itu makna takwa. Nak suruh manusia ni tak kena api neraka, wa ati'un, mu kena taat pada aku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh manusia taat ke dia. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Manuh, Nabi Adam sekalipun sengaja Allah Ta'ala kirim ke dunia Nabi-Nabi ni supaya manusia taat pada Nabi. Kerana sebijak-bijak manusia pun tak ada hak reti belaka. Sebanyak mana benda hak Tuhan buat ni, banyak hak otak manusia tak hafal nak mikir. Kerana Allah Ta'ala kira dah otak manusia dia boleh reti begini je, dia boleh faham benda ni je, dia boleh nampak benda ni. Ada benda-benda lain yang sengaja tidak diberitahu oleh Allah melalui otak manusia, bahkan diberitahu melalui Nabi. Inilah puncanya, maka Nabi dikirim seluruh dunia, tak pernah tak ada. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada umat manusia di muka dunia kecuali tak ada, adalah nadhir. Nadhir makna orang yang memberi ingatan, warning pada manusia semua. Jadi kesimpulannya,
oleh kerana dunia tidak jadi sendiri, bukan dibuat oleh pembuat. Soal siapa dia pembuat? Siapa dia buat? Islam ajar pada kita manusia ni. Melayu pun dia jalan betul lah, Cina pun dia jalan betul lah, Arab pun jalan betul juga lah, bahawa yang membuatnya Allah. Kalau ada orang lain lagi buat lain pada Allah, coba ayat siapa dia? Kalau ada orang lain dunia tidak Allah buat, orang lain buat, ayat siapa dia buat? Takkanlah Tuhan lain pada Allah ni ada, tapi duduk dia tak kata apa. Mana boleh kita ilan selipar Jepun gua 2 hari tu bergeger dah. Kerana ni barang aku selipar ni, aku beli kemarin, aku beli 2 minggu dah. Ilan so kita geger dah. Sekiranya Allah Ta'ala lain pada Allah Ta'ala ni ada lagi Tuhan lain, tiba-tiba dia senyap tak kata apa. Tuhan lagu tak sawat Tuhan bodoh. Orang duk kueta buat makhluk dia langit bumi barang dia berapa dia senyap tak kata apa. Dan sebab tu satu falsafah disebut dalam kitab-kitab, orang yang puja berhala semua takku ni, dia jadi orang yang puja berhala ni kerana dia kata waktu yang kau berhala ni mudah, senyap tak kata apa, tak suruh gapo sekarang, tak larang gapo sekarang. Semua Tuhan ni payahlah, hak ni tak boleh, hak ni boleh, hak ni. Jadi pada duk payah-payah sangat dia semua Tuhan. Halal haram baik semua berhala tak dikata apa dia. Ada kemunasabah. Bagian tak masuk akal, Tuhan buana tak kata apa, baik semua aku. Ini benar. Jadi kesimpulannya dunia ni dibuat oleh Allah. Baik, bila dunia lengkap dengan langit bumi, dengan segala benda-benda pelik, benda complicated, kita kata benda yang benda-benda pelik lah. Satu daripada benda pelik ialah kita katalah ambil butir jagung sebutir. Dalam kitab-kitab falsafah disebut, cuba mu ambil butir jagung sebutir, ataupun mu ambil butir padi sebutir, cuba mu perenyit butir jagung dengan tanganmu, cuba mu perenyit butir padi dengan tanganmu, cuba mu perenyit butir tamar dengan tanganmu, tak pecah. Tapi bila bola tanah kena air dari langit, kena cahaya mentari langit, dia pecah. Siapa dia nak kata bumi memecah? Dia ni tak hidup, tak gerak lagi, kita nyar dengan tapak kaki, tak kata apa dia. Tapi bahaya begitu keras. Bila bubuh dia tanah, boleh 2 minggu, 2 hari ke 3 minggu je pecah pula. Lain pada pecah tu pula, dia tubik pucuk naiklah ke langit, dia tubik akar turunlah ke bumi. Kerana apa naik ke langit daun, kerana apa turun ke bumi akar. Orang yang kata akar turun ke bumi kerana jazibiyah, kerana graviti bumi, kerana graviti bumi dia tarik apa namanya, tarik akar. Dan kerana lonjokkan bumi naiklah ke atas, maka tubik daun ala kata. Tapi akhir-akhir bila timbul orang naik ke langit ni, angkasawan kita panggil, setengah daripada kajian yang dibuat oleh angkasawan, bila siapa kapal dia terlepas pada graviti bumi, dia mengikut cerita orangnya, kapal naik ke atas ni dia kena lonjok, siapa kau pikat lebih kurang 50 km, ilah tarikkan bumi ni ilah. Maka orang pun jadi napung, kita luduh air liur pun marilah ke muka kita, naik atas kepala keseluruh muka tak ada graviti. Orang ni dia buat naik butir padi, butir gandum, butir jagung, butir berapa, nak tahu tumbuh ke tidak. Bila tumbuh dunia pucuk naik ala kata, kena kuakar naik ala kata, dia naik, dia buat kajian, dia tumbuhkan benda-benda ni melalui kaedah-kaedah di muka bumi, dia tumbuh lagu tu juga katanya. Daun naik ala kata juga, tidak menunggulah ke bawah kan, walaupun tak ada graviti, dia akanlah ke bawah juga, tidak menenggok naik ala kata, tidak menapung, tak tukar dia. Ini menunjukkan kata dia Tuhan sesungguh, Tuhan langit, Tuhan bumi sesungguh. Benda dia buat di bumi, benda juga dia buat langit. Dan para hadirin semua, satu benda pelik berlaku akhir-akhir ini, iaitu bila orang Melayu Syekh Muzaffar naik ke angkasa baru ni. Dan bila orang telefon waktu dia duduk dalam kapal angkasa lagi, dia rakyat kebesaran Allah yang tidak terhingga saya lihat atas kapal saya. Benda apa kebesaran Allah wallahu alam. Tapi daripada pusingan agama, apa cahaya mentari, waktu cahaya mentari naik, waktu cahaya mentari hilang, cahaya mentari itu ada masa dia nampak, ada masa dia tak nampak, muka dia di atas juga, macam-macam ni. Kebesaran Allah yang tidak ada tolak banding,
cahaya-cahaya yang berada di, yang melekat di awan, melekat di debu, melekat di apa kita panggil, kalau air kat dia panggil molekul apa semua sekali ni, benda pelik sangat. Itu sebut dah Syekh Muzaffar daripada orang Melayu Malaysia naik ke langit. Waktu kamu duduk di India lagi, dari tahun 56 ke 57, kapal angkasa Rusia naik dulu. Waktu itu Presiden Amerika nama John Kennedy. Kapal angkasa Rusia naik dulu, dipandu oleh Yuri Gagarin. Dia kata, aku naik ke langit tak jumpa dengan Tuhan pun. Tak nak cari, tak nak pusing. Berapa puluh kali saya cari, berapa 50 kali cari ke musim kapal dia. Kalau kita kapal tak jumpa dengan Tuhan. Tengok, bapa dua orang sama-sama naik ke langit, orang tu kata tak jumpa dengan Tuhan pun, tak nak cari langit tak jumpa. Orang Melayu naik ke langit, Syekh Muzaffar, dia kata kebesaran Tuhan. Kenapa jadi gini? Asasnya pelajaran. Kerana pelajaran yang diajar oleh mak dia ajarin, oleh ayah dia, oleh sekolah dia, cikgu dia, oleh kajian dia. Start daripada mak pak dua mak sampai ke cikgu di sekolah, sampai ke kajian mereka negeri, dia ajar kajian dia. Tuhan tak ada, Tuhan tak ada, Tuhan tak ada, malaikat tak ada, malaikat tak ada, nabi tak ada, nabi tak ada, kitab tak ada, Taurat tak ada, Quran tak ada. Maka menurun bahkan ya tak ada Tuhan pun. Tapi Syekh Muzaffar dengan sebab dia duduk di tanah Melayu di Malaysia, dari sini yang kita sebut agama Islam, agama resmi, kau agama kita pun yakin bahawa Nabi Muhammad walaupun mati 1400 tahun itu lagi, tapi Quran masih ada. Tak cakap nak buat orang nak kena pada Quran, bakar, orang beli kedai Quran bakar, cak balik. Orang buat cetak salah, ada percetakan muka dunia buat cetak Quran salah, dia buang huruf tu, buang titik ni semua. Orang hafal Quran kata tak kena, Quran ni aku hafal lagu lain, akhirnya tak jadi juga. Jadi bagaimana keramat Quran ni begitu sekali hebat, menyebabkan kita yakin bahawa dunia ni buat oleh Allah Ta'ala. Maka kawan ni kata Tuhan ada. Para hadis semua inilah keramatnya pelajaran. Padahal Allah Ta'ala waktu ayat dari langit mula-mula start Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat turun dari langit, dia tidak suruh salli, semaya olehmu hai Muhammad, zakki, zakat olehmu hai Muhammad, sum, puasa hai Muhammad, haji, hujjah, haji hai Muhammad. Dah rukun 5 ni kediam lagi. Kok yang pertama ni iqra, ngaji dulu, iqra, ngaji. Bismi rabbika, syaratnya dengan nama Tuhan. Mu nak mengaji apa? Mengaji sebanyak mana ilmu yang ada tempat ni, ilmu aku belaka. Kok mana rajin walaupun kafir boleh ilmu, kok mana malah walaupun duduk Mekah sekalipun, kok mana malah tak boleh ilmu. Iqra, mu kena mengaji apa? Orang paling maf'ul Tuhan buat maf'ul dia panggil. Iqra al-kitabah, iqra al-ilma, iqra al-fununa, iqra apa saja pun dia buat dengan tujuan sebanyak mana benda hak bahasa kena mengaji. Dan dalam kitab-kitab tarbiyah yang kecil-kecil hari tu tempat kita ni ada kitab kecil, dia panggil Ta'limul Muta'allim. Allah raham untuk guru haji aku Gajah Mati Kota Baru ni, ada seorang ayah Datuk Yusuf Zaki, seorang sastrawan kita nama Yusuf Zaki, Allah raham. Ayah dia nama Haji Yaakob. Amu dah ngaji dengan dia waktu Jepun, bulan daripada kampus Siri tempat Allah dan Tok Khasan, malam-malam pergi ngaji dengan dia di Laut Gajah Mati. Dan Laut Gajah Mati ni amu minta daripada Banarian Kota Baru melalui WB Datuk Taqiyuddin, ubah nama Raya Gajah Mati. Tak bunyi, tak comel sangat gajah tak ada mana di Kota Baru, mana ada gajah. Tukar jalan tu dengan nama Jalan Tok Haji Yaakob, untuk nak abadikan nama seorang tokoh Islam yang besar. Jadi dalam kitab ni sebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nabi sebut mengaji ni, tuntut ilmu ni wajib atas tiap-tiap orang Islam. Tak kira mu ni Cina ke Melayu ke Arab ke siapa asal Islam, maka satu daripada benda Allah Ta'ala wajib atasmu cari ilmu. Tuan kita ta'lim muta'allim ni, dia soal ilmu apa kena mengaji. Dia kata ilmu hal,
ilmu hal, ilmu hak berlaku zaman lalu, hak kita panggil ilmu semasa. Tolak asah Islam, maka sebanyak mana ilmu yang ada ni, khasnya ilmu semasa ni kena belajar. Ilmu semasa ni kita panggil lah matematik lah, apa kita panggil sains lah, teknologi lah, lah ni pula angkasa lah pula 20 tahun lagi ilmu berapa pula Tuhan punya tahu. Sebanyak mana ilmu yang berlaku semasa mu bagi orang Islam kena mengaji. Yang pentingnya mengaji. Dia mengaji pokok dari Islam ialah mengaji tauhid. Itu mengaji pokok. Hak Amba sebut tadi, ani'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Ini yang merupakan iklan besar dari langit muka bumi. Dia sebut tadi, kalau zaman Nabi Nuh hari tu lagi pun ada dah label, ada dah apa kain gentan ni, so di tempat Nabi Nuh mengajar dia tulis hak tu, ani'budullah, naklah kamu jadi hamba Tuhan, jangan jadi hamba duit, jangan jadi hamba dunia, jangan jadi hamba syaitan, jangan jadi hawa nafsu. Kata Tuhan ni banyak, la ilaha illallah, terjemahnya tak ada Tuhan yang sebenar kecuali Allah. Makna Tuhan hak tak sebenar, Tuhan karun ni banyaklah. Duit, anak, bini, harta, benda, pangkat, pengaruh ni semua jadi pujaan manusia belakang. Tapi semua tak pakai kerja belakang. Hak pakai kerja ni ialah Allah. Sebab itulah mana-mana pun Allahu Akbar. Hatta hari raya kita, raya haji baik, raya puasa baik, dalam Quran tak ada sebut raya. Dia sebutnya walitukmilul iddata walitukabbirullah. Bila mu puasa biar cukup, dan naklah kamu takbir kepada Allah. Mari Nabi Muhammad SAW dia terjemahkan takbir itu ialah dengan raya. Jadi raya kau yang kedua dalam Quran sebutnya takbir. Takbir makna membesarkan Allah. Dalam ekonomi kena besarkan Allah. Kalau ekonomi duit boleh, tapi Allah marah, tolak. Dalam rumah tangga, kalau bini nak berapa, tok lelaki nak berapa, benda tu benda tak sujud, tolak. Ambil hak bini nak, ia serupa dengan hak Tuhan nak. Hak tok lelaki nak, biar serupa dengan hak Tuhan nak. Itu dia. Itu makna akbar. Dalam rumah tangga, dalam semaya band, dalam nikah kahwin, dalam teknologi, dalam ekonomi, dalam politik, maka serupa juga. Maka hak mana Tuhan setuju, hak mana Tuhan setuju. Parti mana hak Tuhan tak setuju, tolak. Parti mana hak Tuhan setuju, pakar. Itu semua. Kenapa? Allahu Akbar wa ghairuhu asghar. Allah yang maha besar, hak lain kecil belaka. Hak ni itu mana la ilaha illallah. Jauh daripada zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW. Sebab tu Tuhan baca dalam Quran. Dan kita baru tamat ceruh baru ni dalam Ramadan. Dalam masa kita ada ceruh baru ni, kita baca cerita anak tu Adam, Qabil dengan Habil bala. Watlu alaihim naba abnai Adam id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima sampai akhir. Tu yang ayat cerita anak tu Adam ni, seorang tu nama Qabil, seorang tu nama Habil. Bala id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam taqabbal min al-akhar. Orang ni buat kurban maknanya buat benda yang merapat ke dirinya Allah Ta'ala. Jadi kita ni tiap-tiap hari, tiap-tiap masa, tiap-tiap tempat kita diminta kurban. Hak kurban raya haji tu sah kurban. Hak hari-hari kita ni pun kita panggil pengorbanan. Saya kurbankan duit, saya kurbankan masa, saya kurbankan tempat, saya kurban. Kurban maknanya kita buat benda yang berapat dengan Tuhan. Kerana Tuhan dengan kita telah amat jauh jarak. Dia tak bertubuh, kita bertubuh. Dia tak makan minum, kita makan minum. Dia tiap-tiap benda tak ada hak serupa kita dengan dia. Bila-bila tak serupa kita diminta berapa. Kita panggil kurban, taqarrub ila Allah, zulfa ila Allah. Jadi jauh daripada Nabi Adam gitu pun anak dia ni buat kurban dah. Cuma zaman itu dengan sebab zaman manusia ketika tu zaman kebudak-budakan. Maka tanda terima tak terima Quran nampaklah. Iaitu tu api dari langit. Apa saja pengorbanan yang manusia buat ketika tu, nak tahu terima ke tidak, turun api dari langit makan benda tu. Hak mananya makan dia api dari langit, maka tanda kurban dia diterima Allah. Hak mana kurban dia tidak endah oleh api dari langit, nampak Tuhan tak terima. Jadi demo dua beradik Qabil dengan Habil ni bala kerana apa nama ni, hak Habil Tuhan terima, turun api dari langit. Hak Qabilnya walaupun adik-beradik tak sebab dengan padang, tak ada siapa dia
api dari langit timur. Akhir bala kata berkata, katanya adik dia seorang itu, la'im basatta ilayya yadaka taqtuli ma ana bi basti yadik inni akhafu Allah rabbul alamin. Ini dia nak royaknya jok zaman Nabi ada lagi bila Qabil akak putus kayu kau numbuk kena bunuh apa ni Habil adik-adik dia. Habil kata abang, la'im basatta ilayya yadaka taqtulani, kalau kamu holok tangan unjuk buku tangan lah ataupun ambil kayu kau nak katuk saya, ma ana bi basatin yadi ilaik, saya tidak akan unjuk sama. Hak abang nak kocoh hamba kocoh, hak abang nak katuk hamba katuk. Kenapa? Saya tidak kata dia, hamba tak saya bunuh. Inni akhafullah, kerana saya takut pada Allah. Tu ada ni Nabi, tentulah dia ajar ilmu kenabian pada anak-anak dia. Jadi anak dia hak seorang tu, dia kata abang nak bunuh hamba, abang bunuh, tapi inni akhafullah, hamba tidak akan bunuh abang kerana saya takut pada Allah. Pahlala ni pun inilah asas dia. Asas tidak rasuah, tidak belasah, tidak dadah, tidak seleweng, tidak jalah guna kat agama ni ialah takut pada Tuhan. Dan gege saya dua ni cakap hamba nak risuah oleh seorang toke. Tu yang baca lah sahabat. Hamba tolak sejuta waktu mula-mula hamba pegang jawatan tahun 90 juta ni. Hamba kalau nak suruh tulis nombor sejuta lagu mana, berapa sifar, berapa zero, bakal dia payah tu berapa 10 200 3 kena berhitung jauh. Tolak. Kenapa tolak? Dah kita tarik piti, orang nak pergi saja cuma berbalak ke dia, tak ada kena lain kerana inni akhafullah rabbul alamin, aku takut Tuhan. Boleh piti banyak apa masuk neraka, apa curi aku piti pula kalau boleh lah hidup 20 tahun 30 tahun tak ada habis juta tu, hidup makan sate berhari tak ada habis, pas mati start daripada masuk kubur neraka dah tu berapa ribu tahun lagi tak kiamat kan neraka. Apa curi hak duk ambil rasuah lah ni gegel lah sahabat rasuah aku rasuah betul kan ni kita ada khaufullah, tak ada taqwa ila Allah, khaufullah, khasyatullah, takwa tak ada. Kalau adanya jaga anak buah, jaga entah apa lagi, jaga rumah tangga, jaga parti, jaga bangsa Melayu, jaga entah apa lagi, tak pakai jadi sampah sarap daripada masyarakat. Hak pakai kijanya ialah khasyatullah, takut pada Allah. Takut pada Allah nak menego 10 juta sepagi pun tak ada apa, asalkan modal kita halal, muamalah kita dengan orang betul, janji kita dengan koli kita, sewa rumah kita, berapa kita bayar belaka, zakat kita bayar, orang miskin kita derma 10 juta 500 juta sehari tak ada apa. Tapi orang ada jual etok sekalipun modal sikit ya, tapi mau sapi ke apa modal pun apa buta tak bayar, cucu orang pun nak boleh cucu 20 sen jadi balah beres mata-mata. Hak lagi ni para hadirin semua, walaupun 10 riyal masuk neraka, walaupun 10 juta masuk syurga, kerana takwa atau tidak pada Allah. Sama ada peniaga, sama ada orang politik, sama ada pegawai kerajaan, sama ada orang kampung, asalkan takwa pada Allah, insya-Allah selamat dunia akhirat. Di dunia pun orang tak marah kita, nak marah gapo, muka kita tewak benda makan. Pelawak ngau gadak nak marah wan. Kau yang buta piti dia mau bayar sama apa nak marah wan. Kalau curi anak bini dia pun tak ada. Jadi bila kita memegang takwa pada Allah, maka semua dunia selamat, senang kita. Tapi kalau tak takwa pada Allah kan, anak bini pun tak pakai kerja, anak kita, bini kita, untuk lelaki kita berapa pakai kerja belaka, dunia pun kena marah, akhirat kelak kena sumpah Tuhan belak akhirat kelak. Ini puncak takwa pada Allah. Tak ada boleh menyelamatkan orang lain pada kita sendiri jaga kita. Tak ada BPR boleh menyelamatkan orang lain pada kita sendiri jaga kita. Akhirnya boleh kena suah juga, kena rasuah juga. BPR pun kena suah juga. Dan kita sahabat kita gegar-gegar malu pas kita dapat pasal. So yang kedua para hadirin semua, letih dah mulai. Sebab itu oleh kerana asas keselamatan dunia ni, bahawa manusia ingat kepada Allah, satu daripada kerja Allah ialah membalas. Satu daripada kerja Allah dalam banyak-banyak kerja dia membalas.
oleh kerana balas di akhirat kelak ni syurga neraka aja. Dua perkara tu je. Oleh kerana balas yang di akhirat ni, oleh kerana akhirat ni benda jauh, tak rajin sekali abuk orang hidup ni pergi ke akhirat. Hak mana mati masuk lubang kubur tak rajin seorang abuk hidup balik royak akhirat. Maka kita diminta baca Maliki Yaumiddin tiap-tiap hari. Belum tari naik maya subuh baca Fatihah. Dalam Fatihah sebut Maliki Yaumiddin, Tuhan yang berkuasa penuh hari membalas. Sebut sama balas. Bila kita sebut Maliki Yaumiddin, balas aku ni kena balas lagu mana? Aku sendiri ni balas syurga, aku balas neraka. Ini faedah kita baca Quran. Baca Quran ni setengah orang bahasa Megah boleh baca Fatihah dengan senapah. Ada juga bahasa orang, oh saya boleh baca Fatihah senapah. Auzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sepotong bomba bagai Allah dhani amin. Para hadirin semua, ini tidak satu kemegahan. Itu nak latih nafas boleh. Nak latih nafas supaya panjang nafas, kita baca Fatihah sekali habis dengan senapah, boleh lah latih nafas. Tapi nak cari falsafah dan tujuan Quran turun dari langit dengan tujuan ihdina, tujuan hidayah, mana boleh boban baca habis. Ayam memakan padi orang kalau makan kuat akhirnya kek bunyi. Ayam makan padi kadang-kadang bimbang takut orang hamba tu dia makan cepat gitu juga orang baca Fatihah senapah ni bukan cara dia. Allah Ta'ala buat dah Fatihah ni 7 kerat 7 surah dah panggil. Alhamdulillah Rabbil Alamin, berarti Ar-Rahmanir Rahim, berarti Maliki Yaumiddin, berarti Iyyaka na'budu wa iyyaka berarti. Dan bila kita sampai Maliki Yaumiddin, berhenti sekejap, nengung sekejap. Khasnya kalau kita semaya sunat seorang diri, Maliki Yaumiddin, Tuhan yang berkuasa penuh hari balas. Aku ni Tuhan, mulut balas aku mana? Balas syurga kau, balas neraka kau. Semaya aku tak berapa cukup kau, tak berapa comel kau, tak berapa khusyuk kau. Kain pakar aku makan, kain aku pakar tika semaya. Nasi aku makan saat ni tika makan tadi, nasi halal kau, nasi haram kau. Nasi walaupun halal tapi duit aku beli, duit aku jual nyon tu, dan nyon aku sendiri. Ya Allah, itu aku tidak ambil nyon orang, aku tidak belah-belah naik nyon aku ambil nyon orang kata. Aku tidak belah-belah cedung tanah aku, ipik-ipik batas tanah orang. Tak. Biar tetap bukti dalam semaya itu kita duduk kerana innamal musalli yunaji rabbah. Orang semaya ni orang duduk kecek sosis-sosis dengan Tuhan. Kita bila kita semaya kita kecek dengan Tuhan. Allahu Akbar. Kita baca ihdinas siratal mustaqim, kita baca rabbighfirli warhamni, kita baca Allahumma hdina fi man hadait, kita baca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Bobe baca ni, baca wayak tu makmum sebelah kita ko, wayak tu imam ko, dak kita wayak Tuhan. Allahumma hdini rabbighfirli, hai Tuhan ampun dosa aku. Hai Tuhan. Kita tak kata hai saya, kita tak kata hai tu imam, tak kata hei tok guru, hei menteri besar, hei perdana menteri, hei ketua pejabat. Dak, hei Tuhan, Rabbi firli, hei Tuhan ampun dosa aku. Bila kita kata Rabbi firli, hei Tuhan ampun dosa aku, kita kena ingat dosa ni ibarat dosa tidak ibarat kotor. Kalau kita rumah kita belah mana robek pun tak naik atas rumah kalau kaki cemar. Rumah kita rumah huduh ya, tapi tak naik atas rumah kaki cemar. Mari padan naik gak perak pas dapur tak ada. Jahil-jahil sedarat-darat orang pun dia naik kaki bersih. Ini ke akhirat kelak masuk syurga. Syurga ni bukan 2-3 riyal dak, mahal. Mesti orang yang bersih. Bersih ni bukan bersih daripada debu, bukan bersih daripada tiayan, bersih daripada dosa. Dosa ni salah kita dengan Tuhan. Apa saja yang kita buat salah dengan Tuhan, dosa. Dosa tanyalah Tok Guru, dosa kecil ke dosa besar? Dosa tanyalah. Orang kalau dosa kecil apa nak buat? Penyakitnya. Dosa sudah. Walaupun ada dosa kecil, ada dosa besar, tapi sebut kata dosa. Cadai ke bila nak masuk syurga akhirat kelak dia kata mung ni kotor ni. Gigi lah wan. Bukan gitu usung ada di dalam neraka lah. Kerana masuk neraka ni nak bersih ke dosa. Kadang-kadang 10,000 tahun, kadang 50,000 tahun duduk neraka. Kecoh, bakar, tepuk, titing, beradu habis bila meninggal la ilallah Muhammad Rasulullah barulah boleh masuk syurga. Beratus ribu tahun kena titing, kena bakar, kena radak, cuci habis licin, dosa barulah masuk syurga. Dari dosa ke syurga ni bagai cuci.
Sebab tu kita start daripada rumah lagi. Makan minum mesti duit halal. Sebab tu anak-anak kita kalau buat balik benda pelik di rumah, buat balik basikal di rumah, kita tak beli. Ambil warna amat basikal, ambil saing, gata saing tak baik. Apa saja dia buat balik ke rumah dan benda ni benda kita tak bagi, boleh jadi dia curi orang, pindah orang, tanya lagi, ambil warna timur, ambil warna mama basikal, kau selipar, kasut, berapa pun nak tanya. Sebab tu Nabi Zakaria bila masuk dalam bilik Siti Maryam, dia tanya, min aina anna laki hadha. Dalam Quran sebut Siti Maryam ni kiamat dia kecil lah, iaitu bila duduk dalam bilik dia tu, masuk bilik, apa ni, Nabi Zakaria masuk bilik, ada buah-buah yang tak ada musim dia. Kalau kita lihat ni buah durian tak ada, masuk dalam bilik ada buah durian. Jawab, tanya Nabi Zakaria, tanya, anna laki hadha, qalat wa min indillah. Mai mana buahnya mai? Qal wa min indillah, mai pun Allah. Tak tahu, tengok ada. Jadi kalau mari Tuhan tak apalah. Tapi curi hak mamak, curi hak lemon, curi berapa, buat balik motosikal, balik basikal, balik kasut, balik berapa, kita buat senyap. Pok tak senyap, mok senyap tak kata apa. Ni tidak mok, ya bukan mok macam lagu ni bukan lain. Pengasuh yang beri ada. Akhirat kelak jadi penyakit. Qu anfusakum wa ahlikum naran. Mu kena jaga diri kamu, dia jaga anak buahmu daripada api neraka. Anak buahmu kalau tidak akil balik, mu kena ajar, jangan siapa ke dia buat salah, mu yang masuk neraka, jangan. Ini ajaran ni para hadirin semua, ajaran Islam yang menyebabkan kalau kita pakai agama sungguh, peringkat rumah tangga, peringkat sekolah, peringkat kerjaan, kita jadi aman. Nak curi lagu mana, aku nak curi, masuk neraka. Aku nak menipu, masuk neraka. Aku nak rasuah, masuk neraka. Akhir sekali curi pun tak ada, rasuah pun tak ada, gapo pun tak ada, kalau tiap-tiap orang pakai agama. Sebab tu Tuhan sebut Maliki Yaumiddin dalam tahap. Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menjaga hari agama. Yaumiddin kita nak bermakna hari makna terjemah hari balah apa tak apa, dan yadin dia balah ataupun hari mana agama. Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari agama. Artinya sebarang benda yang membuat atas dunia serupa dengan agama, walaupun atas dunia tak berapa nampak manfaat dia, tapi di akhirat ni dah timbul. Apa saja kita buat atas dunia serupa dengan agama, bini beranak buat agama, cerap tetap tikai pun cara agama, masa muka berapa panggil maki hamu bukan agama, pah politik, pah pemerintah negeri, pah berapa secara agama belaka, akhirat kelak timbul dia punya manfaat. Kenapa? Hari ni hari agama, apa saja membuat jam hari itu di atas dunia hari itu serupa dengan agama, hari ni baru nampak jelas. Atas dunia itu kalau kita buat sebuah agama, orang tak pemadu. Bil-bil kalau orang agama orang terlebar ni kurang, orang tidak terlebar ni ramai, kau lagi apa dia panggil tertekan, terkebawa orang agama. Tapi akhirat kelak ni hak timbul. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'atun. Kiamat ni khafidatun, boleh pendahkan orang hak tinggi dalam muka ni, rafi'atun boleh naikkan orang hak rendah dalam muka ni. Hak mana rendah dalam muka ni, tak di orang, tak benci dia orang berapa, akhirat kelak rafi'atun, dia naik. Khafidatun boleh pendah ke orang atas dunia, orang besar, orang kaya, orang berapa, tapi tak turut agama, tak apalah, naik tinggi dia. Orang pakat hormat, pakat tabik 10 tangan 12 tangan pun orang tabik berapa, boleh pekerjaan bumi takik dia. Di akhirat kelak khafidatun, pendah orang. Ini ajaran agama, bukan ajaran demokrasi, bukan ajaran kebangsaan, bukan ajaran komunis, ajaran agama. Akhirat kelak pakai kerja agama. Yaumiddin, Tuhan tak kata Malik yaumil jaza, Tuhan tak kata Malik yaumil qiyamah, Tuhan kata Malik yaumiddin, supaya tiap-tiap orang menghargai agama. Walaupun orang benci, walaupun orang berapa, Nabi kita Muhammad SAW dia pada hari jadi Nabi pak mati pak benci demo, tapi dia Nabi asyraful khalq antlaq, orang yang paling mulia sini insya-Allah. Akhir kali para hadirin semua, dalam Quran hak kita cederu sebulan-bulan puasa ni selalu banyak doa-doa. Dalam Quran ni, Quran sendiri itu banyak tajuk-tajuk dia, tajuk tauhid, tajuk syariat, tajuk cerita, tajuk apa ni, hadasofah apa ni, kiamat berapa, sejarah kita panggil tarikh sejarah, tajuk tarikh sejarah belum pada tu ada tak ada dah, dan lepas pada dunia jadi berapa pun ada juga. Dan tajuk doa bermacam-macam, Rabbana, bermacam-macam Allahumma hdina, bermacam-macam fi'il amma yang berbentuk doa ayah. Dalam Quran terlalu banyak.
Tapi adik kakak kena ingat, dalam banyak-banyak doa ni saja ada amin. Lepas pada baca doa kita diminta amin. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin kata orang. Tapi dalam Quran sendiri, ihdinas siratal mustaqim saja ada amin. Rabbana atina fid dunya hasanah, tak ada amin je. Rabbana ighfirli wa liwalidayya, tak ada amin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika, tak ada amin. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam, tak ada amin. Amin maknanya istajib. Ya Allah, tolong terimalah. Ihdinas siratal mustaqim, tolong wahai Tuhan pimpinlah kami ke arah yang betul, siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu arah laluan orang yang kamu beri nikmat. Itu nabi-nabi. Ghairil maghdubi 'alaihim, tak mau laluan orang marah. Kalau dhalim, tak mau Tuhan, tak mau laluan orang sesat. Amin. Amin jok tu email pak makmum bodoh kecek bodoh usaha ngatuk pun amin belakang. Tak apa jadi begitu. Bapa amin minta mustajab atas ihdinas siratal itu aja, hak lain tak ada. Alim ulama ahli tafsir kita rahmatullah alaihim ajma'in disebut bahawa banyak kita minta dengan Tuhan pun kalau tak ada hidayah sah, tidak diserta oleh hidayah sah, tak pakai kerja dah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan berilah kepada kami dunia ni hasanah, harta kau, pangkat kau, sehat kau, cerdik kau. Tapi kalau tidak serta dengan hidayah, harta banyak, hidayah tak ada. Tak ada hidayah artinya kira harta banyak ya, tak kira halal haram, orang kita pun aku nak. Aku ni harta banyak, tak ada hidayah, tak jadi. Sebab tu pagi hari belum pertari naik kita sembahyang subuh, mak doa belah cacah. Orang Kelantan panggil belah cacah bila berdiri. Allahumma hdina fi man hadait. Start tu bik mulut Allahumma hdina. Tuhan, berilah hidayah kepada kami. Biar tunjuk nak tu minta mu tunjuk ajar. Harta yang boleh bawa ke akhirat lagu mana Tuhan? Ilmu yang boleh bawa ke akhirat lagu mana Tuhan? Pengalaman yang boleh bawa ke akhirat lagu mana Tuhan? Cuba campur dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak pesanan Nabi ditinggal benda-benda yang boleh mencuit fikiran kita. Yatba'ul mar'a ila qabri salas, yatba'ul maita ila qabri salas, ahluh wa maluh wa amaluh. Akan turut kubur bila orang mati, akan tumpah kubur 3 kali. Fa yarji'u isnan wa yabqa wahid. Dalam 3 perkara tu, hak 2 tu balik jadi kubur. Hak duduk sekali dengan musuh. Ahluh, anak buahmu bila mati orang, anak cucu sahabat anak dulu pergi kubur. Lepas tu wa maluh, yang keluarnya harta. Bila mau mati harta pergi kubur juga. Orang ada kereta, orang ada lori, orang ada berapa lagi, ada bintang ke berapa, orang pakap besar-besar ada bintang. Bila dia mati orang tak batai ring pergi pas kubur. Kereta pun start kereta, berapa buah kereta basikal ke berapa pergi kubur. Muat anak bini, muat sahabat anak. 2, yang ketiganya amal. Amal tak sebut mana amalan. Sebut tema Kelantan amalan mana sembahyang puasa. Tak kena. Amal mana aktiviti. Segala aktiviti lala ni. Kita sembahyang tak. Duduk tengah puasa tak. Tapi ngajar. Ngajar pun orang panggil. Ngajar, mengaji. Ni amal. Hak ambo ajar, baiklah. 3 perkara. Anak buah, harta benda, dan aktiviti hidup. Di kubur berlaku. Tapi Nabi kata, payar ja'usnani. Hak balik selalu 2 perkara. Bila sudah kamu kubur berapa gak, anak buah balik rumah bagi saka lah, harta balik rumah, kereta pun start balik rumah. 2. Yang ketiganya aktiviti duduk sekali kamu. Aktiviti ni duduk sekali kita dalam kubur. Dia tak balik hal ni. Wah, bala kubur dia turun. Kalau ambo ngajar tak kena anak Tuhan, maka aktiviti maksiat. Kalau adik kakak mari hari ni bukan tujuan nak mengaji, tujuan nak jual beli gitu je, tujuan nak mengedak apa semua sekali ni. Selepas apa dia letak pasir, bit siapa letak pasir nak curi hari ni. Itu aktiviti maksiat. Hak ni lah kalau aktiviti kita kena kepada Tuhan, ni dia lah jadi makan minum kita. Nak makan gapo, nak minum gapo pun ambil hak ni lah. Yang kita panggil pahala. Kalau aktiviti kita ni benda macam dengan Tuhan, hak ni juga dah jadi jeking kala kata orang tua kita. Jadi jeking kala duk sengak kita, duk gadak kita, duk beracun pada kita, duk cincang kita, duk gapo semua sekali kita. Jok dia masuk kubur nak pakai kiamat ni lah kita. Ni lah tak kira tok guru ko, cikgu ko, hak buta huruf ko, buta politik ko,
asal mati 3 perkara ni masuk kubur, 2-nya balik selalu, itu anak bini duduk sekali kita, iaitu aktiviti kerja buat kita. Hak baru dengar hari ni pun alhamdulillah, hak dengar dah tu boleh ingat dapat lagi. Para hadirin semua kita berhenti sekali, insya-Allah kita kita semaklah terawih kita dulu kita berapa semua kita semua. Ni para hadirin semua amal be'wah hari ni. Be'wah hambanya iaitu air botol putih-putih. Tak melih berapa lah. Dia baru ni 14 mari. Ceramah ngambo. Umur ambo jadi menteri besar, tahunnya ke-18 tak ada lagi. Ceramah ni pegawai pusat kau tak ada. Pegawai pusat pun tak pergi ke pejabat ambo. Tak tahu kis berapa puak-puak ni nak kata cerdik tak cerdik. Nak kata bodoh, orang ada universiti. Tapi Pak Allah mari ceramah ngambo. Ambo ni menteri besar, politik tak kena. Tak sepuluh dia, tapi dia buat lagu tu. Jadi benda ni satu benda baru lah. Dia jarang nak kita nak buat sendiri ambo, nak suruh Allah mari kau suruh berapa tak boleh. Tiba-tiba dia mari dengan suka hati dia. Ambo syukurlah pada Allah Taala. Dan cara bersyukurnya hari ni ambo bewalah, iaitu air botol putih-putih padang dengan ambo. Tu doa lah, mudah-mudahan Kelantan Kelantan ni ucapan ambo hari tu. Adik kakak perlu beli bukan ni, kalau tak beli lagi perlu belilah. Benda-benda penting, kira 70 tahun tak berlaku benda ni, hari tu je berlaku. Pak Allah pun kecek, ambo pun kecek, dan nama orang lain besar-besar di Kelantan tak disebut pun, usahakan nak panggil ceramah tak disebut pun dah. Ini benda-benda baru. Jadi ambo berasa syukur pada Allah Ta'ala dengan kita doa minta selamat. Allah Ta'ala beri pada kita lagu tu, mudah-mudahan jadi orang panggil pintu gerbang baru dapat kita lalui dengan keselamatan. Jadi kita walaupun kita berjuang Islam, dia marah, dia berjuang kebangsaan, kita bermarah, tapi dia boleh bersatu benda-benda gini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wahai Tuhan, berilah kepada kami rahmat melalui Quran. Waj'al lana imaman, jadilah Quran ini menjadi tu imam kami. Wa nuran, Quran ini jadilah menjadi lampu suluh kami. Wa hudan, menjadi hidayah kami. Allahumma 'allimna wa rahmatan, dan rahmat pada kami. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna. Wahai Tuhan, sebanyak mana benda kami jahilan Al-Quran tu ajarlah kepada kami. Wa dzakirna minhu ma nasina, dan sebanyak mana kamu ajar dah kami terlupa, tolong ingat balik semula Rabb Tuhan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wahai Tuhan, kami minta pada kamu kebaikan segala-galanya, sama ada hak kami tahu atau kami belum tahu lagi, sama ada dekat sekarang ataupun akan datang. Wa na'udzubika minasyarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Begitu kami minta pada kamu, lindungi kami daripada sebarang kejahatan, sama ada hak kami tahu ataupun hak kami tak tahu, sama ada hak sekarang, sama ada hak akan datang. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha. Kami juga minta daripada kamu syurga dan apa saja perkara yang boleh membawa kami rapat dengan syurga. Min qaulin, sama ada jenis perkataan, wa amalin, jenis perbuatan, wa niyatin, sebagai niat ataupun niat, wa i'tiqad, dan sebagai akidah. Wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha. Kami juga minta kamu jauhkan kami daripada neraka dan apa saja dia boleh mendekatkan kami kepada neraka. Min qaulin, sama ada perkataan, wa amalin, perbuatan, wa niyatin ataupun niat, wa i'tiqad, dan akidah. Wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan kami minta daripada sebaik-baik benda hak Nabi Muhammad minta. Apa saja hak Nabi Muhammad minta, kami aku nak minta berlaku pada aku sama. Begitu juga wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kami juga minta kamu lindungi kami daripada apa saja benda yang Nabi lindungkan, baik pun benda kami tahu, baik kamu
Allahumma qadhi lana min amrin faj'alna aqwata rusda. Hai Tuhan, apa saja benda kamu qadha atas kami, maka tolonglah jadikan ujung itu menjadi manfaat bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan berilah kepada kami dunia ini bahagia, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga bahagia, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin. Buku ucapan ni tuan-tuan perlu simpan. Benda-benda penting banyak amat sebut ni, benda amat tak ada sebut lagi. Hari